Okay, hari ini kita akan buat ujian nombor 4 dan 5. Sebelum kita buat ujian 4 dan 5, kita tengok dulu apa itu taburan persimpulan min. Okay, kita tengok contoh kajian untuk lebih mudah faham. Okay, contoh kajian, kita nak buat kajian tentang peruntukan masa untuk pembelajaran kendiri secara online oleh pelajar-pelajar Kolej Vocasional Araf. Okay, jadi populasi dia adalah semua pelajar Kolej Vocasional Araf. Jadi kalau kita nak ambil semua pelajar Kolej Vocasional Araf, kurang 200 orang, dia mengambil masa. Jadi kita gunakan kaedah persimpulan untuk buat kajian ni. Okay. Kita boleh ambil sampel daripada 30 orang pelajar tahun 1, 30 orang pelajar tahun 2, 30 orang pelajar tahun 3 dan 30 orang pelajar tahun 4. Jadi jimat masa kita. Okay, sampel diambil untuk mempelajari ciri-ciri populasi. Maksudnya kita ambil sampel ni untuk kita tahu berapa banyak masa diperuntukkan oleh pelajar untuk belajar sendiri secara online. Okay. Jadi kita nak kaji populasi semua mengambil masa, jadi kita ambil sampel. Okay, nilai data setiap sampel selalunya tidak sama. Okay, maksudnya jumlah masa yang diperuntukkan oleh tahun 1 mungkin tidak sama dengan tahun 2. Mungkin tidak sama dengan tahun 3 dan tahun 4. Itu maksud nilai data dia tidak sama. Oleh itu nilai min juga tidak sama. Maksudnya data-data daripada 30 orang tu, masa yang diperuntukkan oleh 30 orang, kita cari purata ataupun min. Jadi min sampel pertama mungkin tidak sama dengan min sampel kedua. Dan seterusnya sampel ketiga dan sampel keempat. Min tu akan berbeza. Sampel-sampel tersebut akan menghasilkan nilai min yang berbeza. Nilai-nilai min yang berbeza ini mempunyai taburan kebarangkalian yang berbeza. Jadi bukan saja data mempunyai taburan kebarangkalian, nilai min itu sendiri akan mempunyai taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian ni yang dinamakan taburan persimpulan min. Sebelum tu kita tengok sedikit ulang balik ciri-ciri beza antara populasi dengan sampel. Kita tengok dari segi pembeli ubah dia. Saiz, kalau populasi kita guna huruf besar N. Dalam kes ni, N tu bilangan semua pelajar Kolej Vocasional Araf. N tu 600 katakan. Statistik maklumat daripada sampel. N kecil ni saiz sampel 30 lah. Kita ambil setiap sampel tu 30. Jadi N tu 30. Okay, min. Bagi populasi, simbol dia mu. Okay, ini min lah. Min populasi. Okay, bagi min sampel, simbol dia X bar. Okay, X garis ni kita panggil X bar. Ini min sampel. Variance sigma kuasa 2. Kalau sampel, kita guna S kuasa 2 ataupun sigma kuasa 2, dia ada X bar. Maksudnya, variance bagi min sampel. Perkadaran populasi P, perkadaran sampel PS ataupun P topi. Ini topi tu, yang kecil tu, P topi. Yang ini kita belum buat lagi perkadaran. Kita buat taburan persimpulan min dulu ni. Okay, seterusnya kita buat ujian persimpulan nombor 4. Okay, 1, 2, 3 dah kita buat. Nombor 4 pula. Okay, nombor 4. Dia bagi disim pelajar diploma bertabur dengan min 64 kg dan sisihan piawai 8 kg. 40 orang pelajar dipilih secara rawak. Okay, soalan dia cari kebarangkalian disim min 40 orang pelajar tersebut lebih daripada 65 kg. Okay, daripada maklumat yang dibagi ni kita kena tahu 64 kg tu apa, 8 kg tu apa, 40 tu apa dia, simbol dia. Okay. Ini penerangan kepada soalan. Okay, katakan kita ada semua ni pelajar diploma.
Okay, jumlah dia tak bagi, tapi ni adalah pelajar diploma. Jadi populasi itu ialah semua pelajar diploma. Okay, dan 64 kg ni adalah min populasi. Okay, min populasi 64 kg, sisihan piawai populasi 8 kg. Okay, daripada populasi pelajar diploma ni diambil 40 orang. Okay, 40 orang ni ditulis secara rawak. Jadi 40 ni adalah sampel. Okay, 40 ni adalah sampel. Okay. Jadi soalan mengenai kita perlu cari kebarangkalian GC min bagi 40 orang pelajar lebih daripada 65 kg. Okay. Kita nak cari GC min bagi sampel lah. 40 orang ni adalah sampel. Okay. Jadi min populasi ialah mu sama dengan 64 kg. Okay. Sisihan piawai sigma. Sisihan piawai populasi 8 kg. Okay, populasi dalam soalan kita kena beza maklumat mana yang populasi, maklumat mana yang sampel. Okay. 64 kg tu adalah min populasi ataupun simbol dia mu. Okay, ni mu ataupun mu. Sisihan piawai 8 kg tu adalah sisihan piawai populasi ataupun simbol dia sigma. Okay, ni simbol sigma. Sampel pula yang ditanya dalam soalan. Dia mengenai mencari min jisim lebih daripada 65 kg. Jadi min jisim ataupun min sampel kita gantikan dengan simbol X bar. Ini min jisim X bar. Okay, jadi sisihan piawai min sampel, kita perlu cari sisihan piawai min sampel. Okay. Sisihan piawai min sampel sigma X bar ni ataupun kerana dipanggil ralat piawai. Kita guna formula ralat piawai sama dengan sisihan piawai populasi bagi punca kuasa 2N. N ni adalah bilangan sampel. Sedangkan sampel tadi berapa? 40. Okay, jadi N 40. Okay, jadi ralat piawai ialah 8 per punca kuasa 2 40. 8 ni dapat daripada mana? Daripada soalan dia bagi. Soalan tu dia bagi sisihan piawai populasi. Walaupun dia tak guna perkataan populasi, maksudnya itu adalah sisihan piawai populasi 8 kg. Jadi kita dapati ralat piawai ataupun sisihan piawai min sampel ialah 1.265. Okey, kita tengok balik soalan. Kita perlu cari kebarangkalian GC min bagi 40 orang pelajar lebih daripada 65 kg. Okey, kita tukarkan kepada bentuk simbol. Kataan ni kita tukar kepada bentuk simbol kebarangkalian huruf P. Okey, P kebarangkalian. Jadi GC min X bar 5 lebih simbol lebih lah 65 kg. Okay. Jadi kita tukarkan ayat kepada bentuk simbol. P kebarangkalian GC min X bar lebih simbol lebih ni tengah-tengah ni lebih 65 kg. Okay. Seterusnya kita nak cari kebarangkalian, kita tahu kebarangkalian kita tengok luas bawah graf. Tapi oleh kerana nilai ni bukan taburan nombor piawai, kita kena tukar dulu kepada taburan nombor piawai dengan menggunakan formula Z sama dengan X bar tolak mu bahagi sisihan piawai. Sisihan piawai ni bukan sisihan piawai populasi, tapi sisihan piawai min sampel. Yang ni. Okay, 1.265. Jadi Z sama dengan 65. Okay, ini 65 tolak 64. 64 mana? Mu. Mu 64 dia bagi dalam soalan ni. Bagi 1.265. 1.265 ni kita cari daripada formula ni. Okay. Jadi kita akan dapati Z sama dengan 0.7905. Okay. Jadi soalan mengenai mencari
min jisim lebih daripada 65 kg dan kita tukar ke bentuk nombor piawai supaya kita boleh guna kalkulator ataupun guna sifir taburan nombor. Jadi kebarangkalian yang kita akan cari kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.7905. Jadi kita rujuk sifir ataupun guna kalkulator. Kita akan dapati kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.7905 ialah 0.2146. Jadi maksudnya kita nak cari min jisim yang lebih daripada 65 kg tu ialah mencari kebarangkalian min jisim lebih daripada 65 kg ialah 0.2146. Okey, itu soalan nombor 4. Seterusnya pada soalan nombor 5. Diketahui bahawa pokok getah yang matang dapat mengeluarkan susu hasil torehan dengan min 250 ml sehari dan sisihan piawai 100 ml sehari. Bagi sampel rawak 50 pokok getah, tentukan ralat piawai. Seterusnya cari kebarangkalian bahawa hasil torehan tidak melebihi 260 ml. Jadi bila soalan bagi macam ni, kita kena tahu maklumat ni yang bagi ni 250 ni apa, 100 ni apa. Biasanya ayat pertama tu dia akan bagi maklumat populasi. Min populasi ni maksudnya mu 250. Sisihan piawai 100 ni maksudnya sigma dia 100. Okay. Sampel 50 pokok getah maksudnya N kecil tu 50. Okay. Jadi kita tengok bila setiap soalan akan dia bagi maklumat populasi. Dan akan soalan tu akan tanya maklumat berkaitan dengan sampel. Maklumat populasi diberi, dia akan tanya maklumat sampel. Okay, maklumat populasi mu 250. Min tu mu. Okay. Sisihan piawai sigma sama dengan 100. Okay. Yang dia tanya, dia suruh cari kebarangkalian min hasil torehan tidak melebihi 260. Tidak melebihi maksudnya kurang ataupun sama lah. Tidak boleh lebih. Tidak melebihi. Tidak boleh lebih 260. Okay. Jadi min hasil torehan tu min sampel lah. Okay. Dan kita perlu cari sisihan piawai sampel ataupun ralat piawai. Simbol dia sigma X bar. Okay, macam mana nak cari sigma X bar macam soalan 4 tadi, kita guna formula. Ralat piawai ialah sisihan piawai populasi bahagi punca kuasa 2N. N tu bilangan sampel. Okay, bilangan saiz sampel tu 50 lah. Okay. Jadi ralat piawai ialah 100 bagi punca kuasa 2, 50. 100 tu sisihan piawai populasi. N 50. Ini saiz sampel. Okay, kita akan dapati ralat piawai adalah 14.1421. Okay, kita tengok balik apa yang dia soal. Cari kebarangkalian bahawa min hasil torehan tidak melebihi 260 ml. Jadi kita tukarkan ayat kepada simbol. Kebarangkalian P, min hasil torehan tu X bar, tidak melebihi. Tidak melebihi itu kurang ataupun sama dengan 260. Maksudnya tidak boleh lebih daripada 260. Okey, jadi kita dah ada simbol ni. Jadi kita nak cari kebarangkalian, kita mesti tekan kalkulator ataupun rujuk sifir. Tapi 260 ni tak ada dalam sifir. Tak boleh dalam kalkulator pun tak boleh. Tak dicari. Jadi kita kena tukar dulu ke bentuk nombor piawai menggunakan formula Z sama dengan X min tolak mu bagi sisihan piawai min sampel. Okay. X min tu 260 lah. Mu tu adalah min populasi. Min populasi 250. Okay. X tu 260. Okay. Yang bawah ni sigma X bar adalah ralat piawai. Ralat piawai ni kita cari daripada formula. Itu 14.1421.
Jadi kebarangkalian X bar kurang sama dengan 260, kita tukar kepada kebarangkalian Z. Kenapa? Kita nak cari guna CV ataupun guna kalkulator. Jadi Z sama dengan X bar 260, tolak 250 mu min populasi bahagi dengan ralat piawai. Ralat piawai kita cari tadi 14.1421. Okay, kita akan dapati Z kurang ataupun sama dengan 0.707. Okay, baru kita boleh rujuk sifir atau guna kalkulator. Okay, bila kita tekan kalkulator ataupun kita tengok sifir, dia akan beri jawapan kebarangkalian Z kurang sama dengan 0.7071 ialah 0.7603. Okay, tadi maksud dia apa? Dia suruh cari kebarangkalian min hasil torehan tidak melebihi 260. Jadi kebarangkalian min torehan tidak melebihi 250 ialah 0.7603.